Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. kita menaikkan rasa syukur setingginya pujian kepada Allah SWT. Lawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakhirkan rasa syukur di atas kesediaan yang bahagia Ustaz Zamri untuk bersama kita dalam mengendalikan majlis ataupun kita kata pengajian Sirah An-Nabawiyah berkitabkan Ar-Rahiqul Makhtum oleh Abdul Rahman Ar-Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Dan kitab ini secara ringkasnya Ustaz dah mengajar di banyak tempat dah di Putrajaya tu. Yang kedua, kitab ini telah ditulislah satu anugerah yang telah dimenangi oleh Ar-Rahman Al-Mubarak Furi ini pada tahun 1976 dalam sayembara pengajian hadis, pengajian Sirah Nabawiyah yang telah dipilih oleh Rabitah Alam Al-Islami sebagai buku terbaik lah mengenai dengan Sirah Nabawiyah. Saya fikir dalam sejarah kita ABIM ni dua sajalah. Kalau sebelum ini kita fikir Sirah Muhammad Al-Ghazali. So ni sekarang kita memilih Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi kedua, saya minta terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain yang telah memberi partisipasi, dan oleh kerana malam ini malam permulaan, insyaAllah malam-malam berikut, minggu-minggu berikut, kita menjangkakan pendengar ahli-ahli yang akan terus bertambah dan meningkat. Yang ketiga, saya berhasrat sangatlah Ustaz supaya pengajian kitab ini biar kita khatam. InsyaAllah. Maknanya kita nak bukan mengaji begitu dah, maknanya habis kitab sirah ini. Dengan kata lain, kita dapat ijazah lah. Jadi lepas tu kawan-kawan kita yang committed, yang dengar ini, rasa saya bolehlah nak mengajar sahabat-sahabat kita, nak minta mengajar di surau Pak Mas, surau-surau dan seumpamanya. Sebab fiqh sirah ni tak sama dengan kita mengajar tafsir hadis. Rasanya boleh semua orang terlibat. Menyebarkan wadah ni di surau dan di masjid, insyaAllah. Jadi sekali lagi lah kita rasa saya mengambil peluang ini minta terima kasih jazakallah khairul jazak kepada Ustaz Zamri walaupun kesibukannya, dan dia memberi masa hari Jumaat malam Sabtu, dan kita putuskan 2 kali sebulan, maknanya minggu ketiga lagi lah, minggu ke depan satu lagi, 2 lagi. Jadi itulah insyaAllah. Kalau ada apa hal kita akan maklum kemudian lah. Jadi sekali lagi saya rasa orang kata ahlan wa sahlan. Welcome to Ustaz Zamri ke majlis pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran wadah wilayah persekutuan. Dan kita juga membuka ruang ini kepada ramai publik ya Ustaz, termasuk adik-adik kita ABIM dan juga PPIW. Jadi selain daripada komuniti sekitar yang ada deal, yang ada hubungan dengan wadah wilayah. Jadi sekali lagi kita falyatafaddal Ustaz. InsyaAllah. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Sulaiman selaku moderator kita pada malam ini, dan insya-Allah pada sahabat-sahabat, kekanda-kekanda, ayahanda-ayahanda yang ada dalam jemaah kita pada malam ini, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam kesibukan masing-masing kita dapat banyak berusrah dengan rahmat juga ya. Kalau kita kira di sebalik setiap musibah itu ada rahmat, maka antara rahmat yang kita ahli-ahli gerakan ini dapat rasai ialah kita lebih kerap berkumpul apabila dapat berhubung melalui Zoom dan sebagainya ni ya. Ada juga Google Meet dan sebagainya. Jadi jika sebelum ni nak buat satu usrah itu cukup susah. Nak buat usrah wadah peringkat Putrajaya pun tak mana. Bukan main tertangguh-tangguh lagi ya. Tapi dengan adanya medium Zoom ini kita lebih kerap insya-Allah. Jadi saya pun dengan wakaf tenaga, wakaf umur yang masih ada insya-Allah, amat sudilah ya, maknanya untuk kita berkongsi sedikit
pengetahuan dalam fiqh sirah ini, dan saya fikir selepas ni pun akan ada lagi topik-topik lain yang akan dibicarakan oleh tokoh-tokoh lain insya-Allah ya. Jadi kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini secara ringkasnya telah pun diperkenalkan oleh Ustaz Ahmad Abdul Rahman kita sebentar tadi tu. Berkenaan dengan asal kitab ni apa dia ya. Cuma sedihnya nak tambah sikit berkenaan dengan kitab ni ialah sekiranya almarhum Al-Malik Faisal tu masih hidup lah selepas daripada siri pertama sayembara ini, kita percaya akan ada lagi sayembara-sayembara penulisan kitab sirah yang seperti ini yang akan dianjurkan. Tapi oleh kerana hayat beliau tak lama, iaitu ini sahajalah kitab yang sempat diterbitkan dan menang dalam sayembara tersebut, maka kita hanya dapat satu saja. Dan kalau kita lihat mana ada lagi selepas itu sayembara seumpama nak menulis satu sirah yang lengkap satu buku, tak ada lagi dah. Tak ada lagi kerajaan yang sanggup buat itu, insya-Allah lah. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita doakan akan datang ni akan ada pula edisi penulisan kitab sirah seperti ini. Kita doakan. Itu tidak perlu jadi rahsia lagi Ustaz Mat dah, insya-Allah. Jadi okey. Jadi seterusnya kalau kita go through kepada kitab ini pada malam ni, saya cuba untuk sentuh 3 bab ya. Saya cuba sentuh 3 bab secara kesimpulan kepada bab-bab ini, dan kita buka kepada medan soalan, dan pembacaan seterusnya saya minta kita semua istiqamahlah untuk membaca kitab ini daripada awal sampai akhir. Sebab kalau kita baca harfan biharfin kitab ini, maka sudah tentu tak akan habis dalam masa. Ada satu masjid, Masjid Al-Falah USJ 9 tu, kuliah muslimat 2 kali sebulan saya buat, habisnya 10 tahun. Sebab apa? Sebab memang dia kata dia tak nak buat secara kesimpulan, ustaz kena baca harfan biharfin, dan grup itu istiqamah. Grup muslimah, bukan grup muslimin kan. Muslimin tak ada lah kan. Jadi purata setiap satu kuliah tu ada sekurang-kurang 50 orang dalam kuliah Masjid Al-Falah. Saya pun terikat dengan masjid tu. Maknanya rasa kalau tak boleh pergi tu rasa macam bersalah sangat. Sebab memikirkan istiqamahnya ahli-ahli grup muslimah tu tadi, sehingga dapat menamatkan Ar-Rahiqul Makhtum ini walaupun dalam tempoh 10 tahun, bermula dari jawatan penterjemah di IKIM, jadi orang radio, kemudian bekerja sendiri, kemudian sambung lagi zaman bekerja dengan Kak Wan, barulah tamat kitab tu. Jadi kitab ini ya. Jadi kita insya-Allah dalam peringkat secara usrah wadah wilayah persekutuan ini, kita akan cuba ambil topik-topik ini secara kesimpulan-kesimpulan. Jadi harapnya harfan biharfin itu tuan-tuan dapat membacanya dengan secara personal insya-Allah. Satu lagi berkenaan dengan edisi terjemahan. Saya telah memiliki, boleh dikatakan, hampir semua edisi terjemahan yang diterbitkan di Malaysia ini, iaitu dalam bahasa Melayu. Saya dapati 2 dalam bahasa Melayu Malaysia, dan 3 ataupun 4 lagi yang ada dalam pasaran Malaysia ini adalah terbitan dalam edisi Indonesia ya. Jadi saya dapati yang setakat yang saya ada dalam saya yakinlah kalau sebab Ar-Rahiqul Makhtum ni kalau terbit je dalam bahasa Melayu saya beli. Sebab saya nak tengok dia punya pengolahan bahasa dia tadi tu. Jadi pengolahan bahasa yang diterbitkan oleh Yadim lah yang terbaik, iaitu oleh Kapten Bersara Muhammad Ramzi Omar ya. Jadi itu dia. Yang terbaik, yang paling sesuai dengan bahasa Melayu moden kita lah. Jadi sebab itu saya fikir, dan buku ni juga telah menjadi kita kata box office oleh pihak Yadim sendiri, dan buku ni memang laku sungguh ya. Dan antara sumbangan tenaga saya ni ialah saya mempromosikan buku ni hampir seluruh Malaysia supaya belilah buku ni, kerana inilah terjemahan yang paling hampir dengan teks asal dia. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Indonesia dan sebagainya itu pun dia ada macam, minta maaf lah, mungkin bahasanya itu memang saya tak berapa faham, yang mana saya anggap dia agak lari daripada terjemahan yang asal lah. Tapi yang ini insya-Allah ya terjamin.
Baik, kita mulakan dengan topik pertama iaitu kedudukan tanah Arab dan juga kaumnya. Almarhum Syed Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah mengulas berkenaan dengan, dia kata kenapa perlunya kita mengupas berkenaan dengan kedudukan tanah Arab dan kaumnya ini, kerana kita kena kenal juga bangsa Arab ini yang telah dianugerahkan Nabi terakhir untuk akhir zaman ini, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itulah perlu kita tahu budayanya macam mana, bangsanya macam mana dan sebagainya. Maka sebab itu pengajian sirah ini tidak boleh tidak mesti menyentuh berkenaan dengan kedudukan tanah Arab, bangsa Arab dan juga kerajaan-kerajaan dan imarah di tanah Arab yang pernah wujud. Ya, jadi sebab itu bicara dalam kitab ini juga nampaknya senada dengan almarhum Syed Muhammad Said Ramadan Al-Buti, iaitu mesti menyentuh berkenaan dengan kedudukan bangsa Arab. Baik, dari muka surat pertama lagi dalam buku ini, dia telah menyebut berkenaan dengan perkataan Arab itu, ya, bermaksud padang pasir dan juga belantara. Boleh jadi Arab ni, ya, serta tanah gersang yang tidak mempunyai sumber air serta tumbuh-tumbuhan. Itu perkataan Arab dari segi bahasa, ya. Dan perkataan ini digunakan pakai sejak zaman berzaman di semenanjung tanah Arab. Begitu juga bangsa yang meneroka dan menjadikan tempat tersebut sebagai penempatan mereka dikenali sebagai panggilan bangsa Arab. Namun ada juga istilah Arab merujuk kepada pergerakan, ya, pergerakan. Jadi maknanya kaum yang sentiasa bergerak dari satu wilayah ke satu wilayah, satu kampung ke satu kampung. Maka sebab itulah dia dikenali sebagai bangsa Arab dan juga di tanah Arab. Sebab kalau kita pergi ke negara-negara Arab sebagai contohnya, kereta itu mereka gunakan istilah Arabiyah. Ya, Arabiyah. Kita kata apa benda lah Arabiyah ni. Sedangkan kita duduk di negara Arab, macam mula-mula sampai di Mesir dulu, dia sebut Arabiyah. Kita pun, semua sini kan Arab kan? Rupa-rupanya dia beritahu kita kereta nak lalu belakang kamu tu. Itu dia. Jadi Arab ini juga bermaksud satu bangsa yang berpindah randah di tanah padang pasir yang gersang, ya, yang ataupun belantara juga boleh juga guna istilah Arab ni tadi, dan tanah yang tidak mempunyai sumber air. Maka semenanjung tanah Arab ini pula dikenali sebagai semenanjung tanah Arab seperti mana istilah kita lah. Apa maksud semenanjung? Iaitu satu bahagian daripada tanah ini yang masuk ke kawasan laut ataupun kawasan air. Maka demikianlah juga semenanjung tanah Arab ini yang terletak di antara semenanjung Sinai dan juga Laut Merah, dan di sebelah timur pula disempadani oleh Teluk Arab dan sebahagian besar negara Iraq Selatan. Itu dia suasananya. Baik, muka surat 2. Muka surat 2 ni hak menariknya, ya. Iaitu satu ketika pernah ditanya oleh pensyarah saya dulu, iaitu almarhum Profesor Ibrahim, apa tak ingat dah dia punya gelaran itu, ya, dia punya keturunan dia. Profesor Ibrahim ni pernah tanya, dia kata, adakah bangsa Arab ni pernah dianugerahkan Nabi atau tidak? Jadi jawapannya ya atau tidak. Jadi rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW ni bukanlah satu-satunya Nabi bangsa Arab. Ya, betul juga. Tapi kalau kita kata, no, hanya satu je. Bangsa Arab ni ada satu je Nabi. Seperti mana kita duk faham selama ni. Iaitu Nabi Muhammad SAW je. Yang lain itu tidak Nabi. Kan? Jadi kenapa jawapan itu ya dan tidak, ataupun betul dan salah, dua-duanya betul, ya, ataupun kedua-duanya betul. Kerana apa? Kerana kita kena faham. Bangsa Arab tu apa? Para sejarawan telah membahagikan bangsa Arab kepada 3 kumpulan mengikut salasilah asal kelahiran bangsa tersebut. Arab Ba'idah ialah bangsa Arab kuno yang maklumat berkaitan sejarah mereka ini tidak dapat diperolehi dengan lengkap. Contohnya ialah bangsa Ad, Samud, Tisim, Judais, Umlak dan juga selainnya. Ini adalah bangsa Arab ataupun bangsa-bangsa yang pernah mendiami semenanjung tanah Arab. Jadi kalaulah sesiapa sahaja yang pernah mendiami tanah Arab itu dipanggil Arab,
maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu-satunya nabi bangsa Arab. Itu dia. Sebab apa? Sebab Ad ada nabi, Samud pun ada nabi. Kan? Siapa nabi bagi kaum Ad? Nabi Hud. Kemudian Samud, Soleh. Jadi kedua-duanya adalah pendiam-pendiam ataupun penduduk-penduduk sebenarnya tanah Arab. Oleh itu, mereka ini juga nabi-nabi Arab. Ya. Kemudian, itu peringkat pertama. Peringkat Arab Ba'idah ni Arab yang lama, Arab kuno. Sehingga sejarah mereka tu sikit saja tinggal. Datang pula peringkat Arab kedua, iaitu Arab Aribah. Dan mereka ialah bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Ya'rab bin Yasjab bin Qahtan. Dan mereka dikenali sebagai Arab Qahtan. Ya? Okay. Di peringkat ketiga, datanglah Arab Musta'ribah. Mereka ialah bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam dan dikenali sebagai Arab Adnani. Dan daripada Arab Adnani inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak letakkan bangsa Arab itu adalah satu-satunya, baru ingat ya, Profesor saya dulu, Ibrahim Fayyumi, ya, dia pernah sebut soalan ni. Ibrahim Fayyumi ni pernah sebut, dia kata mana satu yang betul? Jadi jawapannya sebenarnya kedua-dua betul. Berdasarkan yang kita refer tu apa? Bangsa Arab tu siapa? Adakah semua penduduk sebenarnya tanah Arab itu bangsa Arab? Maka bermakna bukan Nabi Muhammad SAW seoranglah yang menjadi Nabi. Ya? Okey. Jadi Arab Musta'ribah ini bolehlah saya sebutkan sebagai Arab yang dah bercampur darah dia. Bukan orang yang darahnya itu semata-mata di sekitar sebenarnya tanah Arab seperti mana Arab Ad, Samud, Tisim, Judais dan tadi itu. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Ismail AS ini dia bukan Arab. Kan? Dia bukan Arab. Siapa boleh recall dia punya darah yang ada dalam badan Nabi Allah Ismail? Iaitu dari Babil, Iraq. Ayahnya Babil, orang-orang Iraq. Itu orang Nabi Ibrahim ni, asal dari Iraq. Ya. Ibunya pula Hajar al-Misriyah, orang Mesir. Yang mana orang Mesir ni keturunannya Kibti, ya, ataupun mungkin lebih dulu daripada Kibti itu lagi, ya kan? Jadi campur tu keluarlah Ismail. Ismail dia berkahwin dengan suku Jurhum. Suku Jurhum yang berasal dari Yaman, dan lahirlah anak keturunan dia yang dikenali sebagai Bani Adnan tu tadi. Mereka ini dikenali sebagai Arab, ya. Baik. Bangsa Arab Aribah itu bangsa Qahtan berasal dari Yaman, dan kabilah-kabilah dan keturunan mereka telah terpecah-pecah kepada beberapa puak. Tetapi yang terkenal dalam kalangan mereka ni pula ialah dua kabilah utama, iaitu Himyar, suku Arab yang paling terkenal di kalangan kabilah ini ialah Zaid al-Jumhur, Quda'ah dan juga Sakasik. Manakala suku Kahlan, suku Arab yang paling terkenal dalam kalangan kabilah ini adalah Hamdan, Anmar, Tayyi, Mudhaj, Kindah, Lakham, Juzam, Al-Azd, Al-Aus, Al-Khazraj serta keturunan Jafnah dari golongan raja-raja Syam. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada asal-asal keturunan Arab-Arab ini, rupanya semuanya akan merujuk ke Yaman juga, ya, akan merujuk ke Yaman juga. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW pun memuliakan orang-orang Yaman ini kerana sifat mereka yang lemah lembut dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat keturunan Arab pun, mereka ini kebanyakannya memang berasal dari Yaman, ya. Suku Kahlan telah berhijrah meninggalkan Yaman dan mereka tersebar di segenap pelosok tanah Arab. Penghijrahan mereka secara besar-besaran terjadi ketika hampir berlakunya banjir Arim, ya. Dan banjir Arim ini banjir besar yang berlaku di Yaman, dan perpindahan ini berpunca daripada kegagalan mereka dalam lapangan perdagangan akibat tekanan Empayar Rom yang menguasai laluan perdagangan laut, dan Empayar Rom juga telah merosakkan laluan perdagangan darat setelah mereka berjaya menjajah Mesir dan juga Syam. Jadi pengaruh Rom ini juga telah menjadikan bangsa Arab ini berselerak. Bahkan Rom dengan Arab ini juga telah berhubung sedemikian lama sehingga kan dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Maknanya orang-orang Arab ini rihlah mereka ada dua, iaitu fi syita' wa fi saif.
Syita maknanya musim sejuk dan juga saif musim panas. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan baca seterusnya, golongan imigran daripada suku-suku Kahlan ini boleh dibahagikan pula kepada 4 kumpulan, iaitu Al-Azdi, penghijrahan mereka, dia ketua mereka yang bernama Imran bin Amru Al-Muzaiqubah. Mereka ini berpindah randah ke serata tempat dalam negeri Yaman di samping mengutuskan perintis-perintis luar. Jadi salah satu daripada sifat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada bangsa Arab ini ialah mereka kritis dalam mencari wilayah-wilayah untuk mereka diami, dan mereka utuskan juga golongan penghijrah ni tadi. Mereka tak takut tinggal negara mereka yang asal ini, mereka sanggup berhijrah keluar. Ini satu sifat yang sebenarnya ada kemuliaan pada bangsa Arab ini, mereka sanggup berhijrah. Dan sifat itu jugalah nanti bila Islam, kita lihat bagaimana para sahabat ini sanggup berhijrah meninggalkan tanah air mereka. Sebagai contoh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika dia keluar menjadi pendakwah ke bumi Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia umur dia 17-18 tahun, tu saja. Antara 17 atau 18. Berada di Yaman selama 2 tahun lebih, tamat tugas dia, dia balik ke Madinah, Nabi dah wafat 2 bulan. Kan? Betul seperti mana yang Nabi gambarkan. Mungkin ini aku tak tahu adakah kita akan bertemu lagi selepas ini dan sebagainya. Itu yang Nabi peluk dia, Nabi iring dia sampai keluar daripada Saniyah. Saniyah ni kalau kita kata pintu gerbang lah senang cerita kan. Sampai dia keluar dari Saniyah, Nabi baru lepaskan dia pergi. Betapa sayangnya Nabi kepada Muaz bin Jabal, ya. Dan setelah Muaz bin Jabal tiba di Madinah, dia tak berapa lama duduk di Madinah. Dia tak berapa lama duduk di Madinah. Walaupun dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukanlah itu menjadi alasan untuk dia tak nak tinggal jasad Nabi yang dikandung oleh bumi Madinah, yang mana dia pun memang asal Madinah, tapi dia ingat apa yang Nabi suka, perintah Nabi yang terakhir yang dia terima ialah berdakwah. Maka sebab itu Muaz bin Jabal dia kebetulannya bertemu dengan satu rombongan ke Syam, dan dia telah mengikuti rombongan tadi sampailah dia menjadi pendakwah di Syam. Saya tak berapa pasti area mana yang Muaz menjadi pendakwah di Syam itu, sehinggalah dia wafat juga di Syam, ya. Jadi sikap ini yang kita kena ambil manfaat yang bagus daripada bangsa Arab ini apabila mereka ini sanggup berhijrah, membuka jalan-jalan baru dalam hidup mereka, dan seterusnya menjadi pendakwah hebat kemudiannya. Okey, jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan baca berkenaan dengan perjalanan semua kaum yang empat kaum ni, iaitu Al-Azdi, kemudian Lakham dan Juzam, kemudian Bani Tayyi dan Bani Kindah ini. Saya nak fokus kepada orang-orang Arab musta'ribah, menarik musta'ribah, Arab campur ni, ya. Arab hadari, Arab yang sudah bukan lagi kata apa, badawah ataupun asli perkampungan begitu, orang kampung, tidak, ya. Sebaliknya Arab hadari ini, ya. Jadi di perenggan terakhir muka surat 4, tuan-tuan, orang-orang Arab musta'ribah pula nenek moyang asal mereka ialah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negara Iraq, dari sebuah kampung yang dikenali sebagai Ar, ya. Dan kampung itu terletak di pesisiran barat Sungai Furat, berhampiran dengan Kufah. Hasil penemuan dan cari gali sejarah menunjukkan banyak penjelasan tentang perkampungan ini serta keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan penemuan ini juga turut menyingkapkan tentang hal ehwal keagamaan dan sosial di negara tersebut. Walaupun ini hujah daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, tapi ada juga hujah mengatakan perkampungan Nabi Ibrahim itu di tempat-tempat lain itu biasalah, ya, sebab kita pun tak dapat nak sahkan yang mana-mana yang 100% sahih. Jadi semuanya kita terimalah, ya, kita terima hujah-hujah itu. Bahkan kalau tanya orang Turki kata memang dalam wilayah dia tempat kelahiran Nabi Ibrahim tu pula, macam tu pula kan. Jadi walaupun kita dah kita baca buku ni, kitab ni, kita terima hujah daripada kitab buku ni lah. Seperti yang diketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhijrah meninggalkan Iraq untuk menuju ke Haran ataupun Harran. Dari Harran, baginda bertolak ke Palestin, lalu menjadikannya sebagai pusat dakwahnya. Setelah berlaku peristiwa
bencana ke atas kaum Nabi Ibrahim di di Iraq ini, iaitu di kaum Babil tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meruntuhkan kaum Babil ini, ketamadunan mereka, dengan mendatangkan suatu bencana yang pelik sedikit, iaitu bencana mental block, ya, kebingungan, tuan-tuan. Setelah mereka bingung melihat bagaimana api tidak membakar Nabi Ibrahim dan kemudiannya raja mereka mati dengan misteri, ada mengatakan bahawa kerana nyamuk dan sebagainya itu pun perbahasan yang bagi mereka yang berminat nak membahas panjang tentang benda tu, dia boleh bahas, tapi pada saya cukup kita ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Ibrahim daripada api, dan akibat daripada kebejatan moral yang begitu dahsyat orang-orang Babil ini, Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya keluar meninggalkan wilayah Babil itu. Dan ingat, apabila seseorang Nabi itu diperintahkan oleh Allah SWT sebagai keluar meninggalkan kaum itu, maka kaum itu tidak akan lama. Dia akan runtuh ketamadunannya, dia akan runtuh dari sudut azab seperti mana kaum Nabi Lut dan juga kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ataupun keruntuhan dari sudut mental block seperti mana yang dialami oleh kaum Babil ini tadi, ya. Jadi runtuhlah tamadun mereka di situ. Maka Nabi Allah Ibrahim telah diperintahkan menuju ke Haran, dan dari Haran baginda bertolak ke Palestin dan menjadikan sebagai pusat dakwahnya di Palestin. Baginda banyak mengembara ke segenap pelosok negara dan negara ini, mana Palestin dan juga negara lainnya. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim juga sampai ke Mesir. Di sana Firaun Mesir ketika itu cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap isterinya Sarah. Akan tetapi Allah telah menggagalkan rancangan Firaun, iaitu pemerintah Mesir pada masa itu masih lagi dinasti Firaun, sampailah ke era Nabi Musa AS. Dan Firaun akhirnya mengetahui bahawa Sarah adalah seorang yang punya hubungan yang kuat dengan Allah. Setelah mengiktiraf kemuliaan Sarah, dia telah menghadiahkan anak perempuannya Hajar untuk menjadi pelayan kepada Sarah, ya. Dan kemudian Sarah mengahwinkan Hajar dengan Ibrahim. Kemudian Ibrahim kembali ke Palestin. Allah mengurniakan cahaya mata hasil perkahwinannya dengan Hajar, iaitu Ismail, dan kelahiran Ismail menimbulkan rasa cemburu. Sarah lalu mendesak Ibrahim supaya mengeluarkan Hajar bersama putranya yang masih kecil, ya. Jadi disitulah, tuan-tuan, seperti mana kita tahu, Hajar telah dibawa oleh Ibrahim sampai ke suatu lembah yang tidak dikenali namanya, iaitu lembah Bakkah, yang kemudiannya dikenali sebagai Bakkah, ya. Sebelum dikenali sebagai Makkah, Mekah dikenali sebagai Bakkah dengan ba, ya. Baik, peristiwa air Zam-Zam dan sebagainya, itu dah biasa, semua dah tahu. Dan dalam Al-Quran muka surat 6, Allah menyebut bahawa Nabi Ibrahim telah bermimpi menyembelih anaknya Ismail, lantas baginda segera menyahut perintah tersebut. Akan tetapi tatkala baginda telah bersedia untuk menyembelih putranya itu, Allah menebus korbannya dengan seekor kibas yang besar. Setelah kembali ke Palestin selama lebih kurang 10 tahun, Nabi Ibrahim AS terasa rindu, ya, sehingga rindunya itu mengganggu dirinya dan fokusnya dalam kerja dakwah dan juga ibadah. Maka Allah SWT memerintahkan supaya disembelih anak yang telah ditinggalkan 10 tahun lamanya dan tak dapat dilihat pembesarannya dan sebagainya. Dan rupanya itulah ujian yang paling berat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang manusia yang diangkat menjadi ulul azmi, salah seorang ulul azmi kemudiannya. Jadi dalam surah Saffat ayat 103 dan 107, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim ni, bila dia dapat mimpi, dia terpaksa bermunajat, ya. Dia terpaksa bermunajat sehingga Allah menjawab dia. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kan? Kami memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi engkau lihat itu, dan benarlah, ya, mimpi kamu itu. Benar mimpi kamu itu. Ini satu pengajaran untuk kita. Nabi Muhammad SAW apabila mimpi, dia tak perlu lagi bermunajat. Mimpi Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu daripada
perkara wahyu sebenarnya, ya. Jadi saudara muslimin sekalian dirahmati Allah, Nabi Ibrahim dia telah bermunajat dan akhirnya dijawab oleh Allah Taala, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya benarlah mimpi kamu itu. Maka sudah itu jawapannya, maka terpaksalah Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke Mekah untuk menyembelih anaknya tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan janjinya kepada mereka yang menyempurnakan perintah-perintahnya dengan tulus, dengan ikhlas. Maka Allah Ta'ala menyebut wa fadainahu bizibhin azim, ayat 107 surah As-Saffat, ya. Jadi kisah Nabi Ismail alaihissalam disebut dalam kitab Taurat, ya, berkenaan kitab Kejadian, yang menyebutkan bahawa umur Ismail ketika kejadian itu adalah 13 tahun, ya. Umur Ismail disebut 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Kalau kita tolaklah, ya, sebab ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Sarah belum mengandung. Bila Nabi Ibrahim balik ke Palestin, barulah Sarah mengandung. Dan itu pun bukan tempoh segera. Jadi kita katalah kat situ habis masa setahun. Bermakna Ismail ketika peristiwa penyembelihan dia tu ketika penyembelihan dia tu berusia 12 tahun, ya. Lebih kurang begitulah, ataupun 11 tahun. Jadi berkenaan dengan detail berkenaan dengan kisah itu, saya minta tuan-tuan baca. Okey, cuma nak fokusnya Ismail. Setelah kejadian penyembelihan beliau itu, beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan ayahnya membina Kaabah. Jadi Kaabah yang dibina itu merupakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah, ya. Sesungguhnya inilah rumah ibadat yang pertama yang dibina, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibina di mana? Di Bakkah al-Mubarakah, di lembah Bakkah yang dimuliakan. Jadi selepas itu tuan-tuan, bumi Mekah ini berubah 100%. Daripada tak ada penghuni sebelum daripada Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dengan Ismail tadi tu, tak ada penghuni, tak ada apa, hanya ada air selepas daripada tunjalan tumit Nabi Ismail AS berubah menjadi suatu pusat manusia kerana adanya Kaabah Baitullahil Haram tu tadi. Dan Nabi Ismail apabila dewasa telah berkahwin dengan suku yang telah datang mula-mula sekali. Suku Jurhum. Suku Jurhum ni dia telah mendiami Mekah sebaik sahaja melihat ada air di bumi Bakkah tadi, ya. Ada air di bumi Bakkah tadi. Jadi apabila mereka tinggal di situ, mereka tinggal dengan satu perjanjian untuk memuliakan Nabi Ismail AS sebagai empunya air itu tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam hal ini air itu jadi sumber penting dalam kehidupan sesuatu kaum, sehingga Mekah juga berubah daripada rentetan ada air tadi, dan ia lebih berubah dengan lebih barakah lagi apabila adanya Kaabah Baitullahil Haram tadi. Jadi kisah Nabi Ismail terpaksa menceraikan isteri pertamanya atas perintah ayahnya dan semua itu ada disebut termasuklah juga siapakah keturunan yang dikahwini oleh Nabi Ismail kemudiannya yang akhirnya melahirkan satu nabi, iaitu Bani Adnan tadi, ya. Jadi tamatlah riwayat ataupun bab 1 ini. Nak jawab soalan ni sikit ni. Soalan ni tak sabar-sabar ni, tunggu ni. Betulkah Hajar tu anak Firaun sebenarnya? Tuan-tuan, Firaun tu bukannya seorang. Firaun tu ramai. Firaun itu adalah dari satu kita kata istilahnya kalau kita sekarang ni kita panggil apa? Sultan. Gitu. Kesultanan, gitu, ya. Jadi Firaun yang mana nak buka chat? Okey. Saya jawablah chatting dulu, tak boleh ada yang tak sabar ni. Okey, dia kata betulkah Nabi Ismail itu keturunan Firaun? Jadi istilah Firaun di situ adalah raja yang memerintah Mesir pada masa itu.
Jadi kalau ikutkan kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, era Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ditadbir oleh dinasti Fir'aun. Nama Fir'aun itu pun tak pasti siapa nama Fir'aun tersebut, dan zaman Nabi Musa alaihissalam masih lagi ditadbir oleh dinasti Fir'aun. Jadi yang menjadi Fir'aun yang mengaku Tuhan sampai lawan Nabi Musa alaihissalam itu namanya Fir'aun, saya terlupa nama dia, Allah SWT Muhammad, Ramses III, ya. Ramses III itulah yang mengaku Tuhan sampai berlawan dengan Nabi Musa dan sebagainya, ya. Jadi adakah betul Hajar ini daripada keturunan Fir'aun? Ya, Fir'aun mana satu kita tak tahu, tapi dia ni adalah anak kepada pemerintah Mesir pada masa itu yang telah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai tanda meminta maaf atas kita kata kebiadaban terhadap Sarah pada masa itu, ya. Jadi wallahu alam, adakah betul dia itu anak kepada raja yang memerintah Mesir yang bergelar Fir'aun, ataupun ada pandangan-pandangan lain mengatakan Hajar bukanlah anak kepada pemerintah, tapi sebaliknya seorang hamba dan sebagainya, sebab salah satu daripada sebab orang-orang ahlul Bani Israel yang memandang rendah kepada Nabi Ismail kerana dia mengatakan bahawa Nabi Ismail itu daripada keturunan hamba. Jadi wallahu alam. Jadi perkara-perkara tersebut kita tidak perlu ambil pusing sebagai satu perkara utamalah, ya. Okey. Okey, berjelas ya berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Hajar tu anak Fir'aun tadi tu. Jadi jangan ingat Fir'aun itu satu saja. Adakah kaum Babil itu zaman Babylon? Ya, sebenarnya dua tamadun yang hebat ini, iaitu tamadun Rom dan juga tamadun Babylon ini, sebenarnya dia bahkan telah mengalami dua peringkat, ya, iaitu peringkat Rom lama, kemudiannya Rom Timur. Rom Timur ini dikenali sebagai Neo Rom. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada peringkat Neo Rom ini tadi. Dan Nabi Ibrahim AS pula semasa dia berdakwah ini, itu sudah jadi Neo Babylon, dan itu jugalah sebenarnya Babil tadi itu juga merujuk kepada dinasti ataupun tamadun Babylon tadi. Jadi Raja Namrus itu sebenarnya hanyalah satu bahagian, ya, daripada keseluruhan Babil yang hebat itu, mengikut sejarah itu tadi. Jadi walaupun tamadun di Iraq itu jatuh selepas keluarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Iraq, selepas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim keluar kerana atas kecelakaan yang telah mereka timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu tadi. Jadi tuan-tuan, bolehlah merujuk kepada keseluruhan bab ini. Baik, saya nak masuk ke bab kedua. Bab kedua ini pemerintahan dan imarah di tanah Arab, ya. Apabila kita hendak membicarakan tentang keadaan orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, maka kami, iaitu penulis kitab ini, berpendapat adalah perlu dibentangkan secara ringkas sejarah kerajaan, imarah, ideologi dan agama-agama dalam kalangan orang-orang Arab. Dengan itu akan memudahkan kita memahami peristiwa besar ketika munculnya agama Islam. Jadi jangan kita anggap bahawa semenanjung tanah Arab ini, bangsa Arab ini sebenarnya tidak bertamadun langsung sampai ke tahap bila kita sebut jahiliyah tadi tu memang mereka ni jahil lah, bodoh sebodoh-bodohnya. Tidak, ya. Bahkan mereka ini juga dalam kalangan mereka yang telah menguasai tamadun-tamadun, bahkan juga menguasai banyak ilmu. Orang Arab ni dia tak akan berjalan pada siang hari di semenanjung tanah Arab tu. Ya, kenapa? Sesat. Tak ada petunjuk, tak ada kompas, tak ada apa. Tapi kalau dia berjalan pada malam hari, maka mereka tidak akan sesat. Kenapa? Sebab mereka merujuk kepada bintang-bintang di langit yang bertaburan mengikut musimnya tadi itu, menjadi petunjuk arah kepada perjalanan mereka. Maka sebab itulah mereka lebih suka berjalan pada malam hari, di samping cuaca yang lebih nyaman, dan mereka juga banyak merujuk kepada bintang-bintang di langit itu tadi. Dan kalau kita perhatikan juzuk 30 itu,
berapa banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan bintang dan juga cakrawala di langit sana, ya. Berapa banyak? Ya, ini semua sebenarnya merujuk kepada kehebatan bangsa Arab pada masa itu yang menguasai ilmu tentang bintang ni tadi, termasuk sebagai ilmu petunjuk arah dan sebagainya, ya. Jadi sekarang ni cuba kita fokus kepada beberapa imarah. Atau imarah ni diambil daripada perkataan amir. Amir tu ketua, kan? Ketuanan. Imarah di tanah Arab ini antaranya ialah kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman itu dianggap antara kerajaan Arab yang terhebat, ya, walaupun tidaklah tertua tapi terhebat, bahkan bermula daripada zaman Nabi Sulaiman yang berhubung dengan Puteri Balqis dan sebagainya itu juga sebenarnya sebahagian daripada kerajaan yang telah bertapak di bumi Arab, di bumi semenanjung tanah Arab ini, ya. Jadi bangsa paling silam, dalam kitab ini mengatakan bangsa paling silam, makna bangsa paling lama di semenanjung tanah Arab itu ialah Arab Aribah yang dikenali di Yaman, ialah kaum Sabak. Dan sejarah tentang mereka ditemui melalui bahan-bahan arkeologi Aur 25 tahun sebelum Masihi, 25 SM, dan kegemilangan tamadun mereka serta pertapakan kekuasaan dan pengaruh mereka bermula 11 abad sebelum Masihi, ya. Jadi 11 abad sebelum Masihi, maknanya 1100 tahun sebelum Masihi. Sekarang kita ni dah 21 Masihi, kan? 21 Masihi bermakna 32 abad yang lalu. 32 abad yang lalu telah wujud tamadun Sabak ni tadi. Jadi peringkat-peringkat yang dilalui oleh kerajaan ini boleh dibahagikan mengikut anggaran berikut. Abad-abad yang berlalu sebelum tahun 650 sebelum Masihi, pada masa ini raja-raja mereka dikelar sebagai Ma'rib Sabak, ya, Ma'rib Sabak, dan ibu negara mereka ialah Bandar Sarwah yang kesan-kesan peninggalannya boleh ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke sebelah barat Bandar Ma'rib yang dikenali dengan nama Kharibah, ya. Dan pada zaman mereka lah bermulanya pembinaan tembok yang dikenali sebagai tembok Ma'rib itu tadi. Dan ianya mempunyai kepentingan yang besar dalam sejarah Yaman. Ada pendapat yang mengatakan kerajaan Sabak berjaya meluaskan pengaruhnya sehingga berjaya mendapat tanah-tanah jajahan dalam bumi Arab dan luarnya. Kemudian di peringkat kedua pula kerajaan Yaman ini tadi, iaitu sejak 650 tahun sebelum Masihi hinggalah 115 sebelum Masihi. Dan pada zaman ini mereka telah meninggalkan gelaran Ma'rib dan raja-raja mereka dikenali pula dengan muluk, iaitu jamak kepada Malik, ya. Jadi perkataan Malik jamaknya muluk, iaitu raja-raja Sabak. Dan mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu negeri menggantikan Sarwah, dan kesan peninggalan kerajaan ini dapat dilihat sekitar jarak 60 batu dari Sana'a sehingga ke bahagian timurnya. Kemudian di akhir abad sebelum Masihi ini pula, sejak tahun 115 sebelum Masihi hinggalah ke 300 Masihi, pada zaman ini kabilah Himyar, ya, telah berjaya menewaskan kerajaan Sabak dan mereka menjadikan Bandar Raidan sebagai ibu negeri menggantikan Ma'rib, ya. Dan kemudian dari tahun 300 Masihi sehinggalah Islam masuk ke Yaman. Ini Islam masuk ke Yaman bila? Mudah yang nak kira, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 570 atau 571 Masihi. 20 April, dikatakan 20 April 570 Masihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah tinggal di Mekah 40 tahun sebelum dilantik jadi nabi. Jadi maknanya Nabi SAW jadi Nabi 610 Masihi. Kemudian Nabi SAW tinggal berdakwah di Mekah 13 tahun, maknanya 623 Masihi, Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, ekspedisi besar-besaran Islam masuk ke Yaman sekitar 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat, yang melibatkan Mu'az bin Jabal tadi itu, ya. Jadi 623 Masihi Nabi berhijrah ke Madinah, dan 8 tahun selepas berhijrah 631 Masihi Nabi hantar pendakwah-pendakwah dia dengan diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari,
kemudian Muaz bin Jabal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga pergi ke sana. Jadi ramai lagi pergi. Itu sekitar 2 tahun sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun bila tadi tu? 610, 623, 631. Jadi 631 Masihi. Islam mula masuk ke Yaman. Jadi pada zaman ini, kerajaan Yaman menghadapi kekacauan dan berbagai-bagai peristiwa yang silih berganti, rampasan kuasa silih berganti, peperangan saudara kerap kali tercetus, ya. Dan pada zaman inilah juga tentera Rom berjaya masuk ke Adni ataupun Eden, dan dengan bantuan tentera-tentera Rom tersebut, orang-orang Habsyah berjaya menjajah Yaman buat pertama kalinya pada tahun 340 Masihi, dan mengambil kesempatan akibat perbalahan yang berlaku antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan Habsyah terhadap Yaman berlanjutan sehingga ke 378 Masihi. Dan setelah itu, Yaman berjaya mendapatkan kemerdekaannya. Malangnya tembok Ma'rib yang kukuh itu telah mula retak sehingga akhirnya terjadilah banjir besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sailul Arim, ya, iaitu banjir Ar-Alim pada tahun 450 Masihi dan ataupun 451 Masihi. Jadi zaman ni Nabi belum lahir lagi ni, ya. Jadi boleh dikatakan sekitar 300 tahun sebelum Nabi wafat itu memang Yaman ni berkecamuk, tuan-tuan, ya. Memang perang saudara besar-besaran berlaku. Orang Habsyah menyeberangi Laut Merah tadi itu sampai boleh menguasai Yaman, dan antara yang menguasai Yaman ini juga adalah selepas itu, ya, yang terakhirnya adalah siapa? Abrahah, ya. Abrahah ni pun juga daripada orang-orang Habsyah. Okey, yang menariknya muka surat 15 ni, pada tahun 523 Masihi, maaf kalau muka surat tak sama, ya, sebab cetakan baharu Yadim ni kecil, tuan-tuan. Tapi masih lagi tengok dan perenggan di sebelum kerajaan Hirah, ya, iaitu dalam bab kerajaan Yaman, ya, ataupun dalam fasal kerajaan Yaman. Tengok, ya. Pada tahun 523 Masihi, seorang Yahudi yang bernama Zun Nuwas telah memimpin satu serangan yang hebat ke atas orang-orang Kristian Najran. Najran sekarang ni dalam Saudi. Dalam wilayah Saudi, dia bukan dalam wilayah Yaman, ya. Dia berusaha untuk mengalihkan pegangan mereka dari ajaran Kristian secara kekerasan. Oleh kerana mereka enggan, maka dia telah menggali beberapa parit dan mencampakkan mereka ke dalam api. Inilah yang disebutkan oleh Al-Quran dalam suratul Buruj melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah kaum yang menggali parit, iaitu dalam suratul Buruj berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah apa ni, tuan-tuan? Kisah seorang remaja yang telah yang telah menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, ataupun dengan lebih mudahnya dikatakan agama Nasrani lah, ya. Tapi saya sebenarnya lebih suka menggunakan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan telah menyebarkan akidah yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kalangan penduduk Yaman, bertentangan dengan pemerintah pada masa itu yang merupakan seorang Yahudi bernama Zun Nuwas, ya. Dan akibat geram sangat dengan anak muda ini, maka berbagai-bagai usaha telah dilakukan untuk membunuh anak muda ini, ya. Jadi tuan-tuan, akhir sekali anak muda ini kata, okey, nak bunuh aku, panahlah tepat ke otak aku ni, ke kepala aku ni, dengan membaca Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak ini. Jadi apabila dipanah, matilah budak itu. Dakwahnya bermula selepas daripada kematiannya lebih dahsyat daripada semasa dia hidup. Sebab orang dah nampak bahawa sebenarnya raja yang menguasai mereka pada masa itu Zun Nuwas, tak ada apa-apa kuasa pun. Sebaliknya, nak bunuh budak ni pun kena dengan Tuhan budak ini. Maka mempertuhankan budak ini, mempertuhankan Tuhan budak ini lebih baik daripada mengikut ajaran raja yang zalim itu. Jadi itulah yang Allah SWT sebut berkenaan dengan qutila ashabul ukhdud tadi itu dalam suratul Buruj itu, telah dibunuhlah, ya, kaum yang ukhdud, kaum parit, iaitu kaum yang dimasukkan ke dalam parit
dan telah dibakar dalam parit itu secara besar-besaran. Ya. Jadi tuan-tuan, kisah ini berkait ni. Jadi akibat mengetahui orang-orang Nasrani ini tadi yang menganut ajaran Nabi Isa AS ini dizalimi sedemikian rupa, maka berlakulah peristiwa kat bawah tu. Ya. Akibat tindakan ini, orang-orang Nasrani yang giat membuka dan memperluaskan pengaruh jajahan di bawah pimpinan Maharaja Rom telah melancarkan serangan terhadap negara-negara Arab. Dan mereka memberikan rangsangan kepada orang-orang Habsyah yang pada masa itu beragama Nasrani untuk mengekalkan armada laut untuk memerangi Arab ni tadi, khasnya Arab Yaman. Hasilnya sebanyak 70,000 tentera Habsyah telah masuk dan menawan Yaman buat kali keduanya di bawah pimpinan Aryad pada tahun 525 Masihi. Dan Aryad menjadi pemerintah bagi pihak Raja Habsyah sehinggalah beliau dibunuh oleh panglima perangnya sendiri yang bernama Abrahah. Abrahah kemudiannya mengambil alih tempatnya sebagai pemerintah Yaman setelah mendapat perkenan Raja Habsyah, dan Abrahah inilah orang yang mengerahkan angkatan tentera yang untuk meruntuhkan Kaabah, dan dia dan bala tenteranya kemudian dikenali sebagai Ashabul Fil, iaitu angkatan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya tuan-tuan, Abrahah ni dia niat baik. Niat baik quote-unquote lah ya. Dia niat nak menghancurkan penyembah-penyembah berhala di Mekah. Kononnya. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa Kaabah itu adalah rumah Allah yang dibina atas perintah Allah dan bukan sebarangan rumah ibadah. Walaupun di sekeliling Kaabah pada masa itu penuh dengan berhala-berhala, itu bukan alasan untuk menjadikan Kaabah itu sebagai sasaran untuk diruntuhkan semata-mata kerana berhala-berhala tadi. Ini yang dia lupa. Sehingga kan akhirnya Allah Ta'ala melaknat dia dengan burung-burung ababil tadi. Selepas peristiwa angkatan bergajah yang gagal meruntuhkan Kaabah itu, orang-orang Yaman berusaha mendapatkan bantuan pihak Parsi pula. Mereka bangun menentang tentera Habsyah sehingga berjaya menyingkirkannya keluar dari negara mereka, dan mereka berjaya mendapatkan kemerdekaan Yaman untuk kesekian kalinya pada tahun 575 Masihi. 575 Masihi maknanya Nabi SAW sudah pun lahir. Sebab Nabi lahir 570 Masihi. Di bawah pimpinan Ma'ad Yaqrib bin Saif Ziyazan Al-Himyari, dan mereka telah melantiknya sebagai raja pula. Ma'ad Yaqrib telah mengekalkan sekumpulan tentera Habsyah bersamanya untuk menjadi khadam dan pengiringnya dalam perjalanan, tetapi pada suatu hari mereka telah membunuhnya dan kematiannya terputuslah kerajaan daripada keturunan Saif bin Ziyazan, dan Kisra Parsi telah melantik seorang gubernur berbangsa Parsi menjadi pemerintah Sana'a. Kesimpulannya, Yaman ini di era 300 tahun selepas Masihi atau abad ketiga Masihi, dia menjadi bumi yang berkecamuk. Ya. Daripada kerajaan yang gagah yang sebelumnya itu, jadi bumi yang berkecamuk pada 3 abad pertama Masihi ini, apabila menjadi rebutan antara Rom dan juga kemudian datang Parsi. Jadi kesian orang-orang Yaman pada masa itu apabila mereka ni diperkatak-katikkan sama ada oleh Rom ataupun oleh Parsi. Di sinilah salah satu hikmah yang dapat kita lihat ya dalam salah satu huraian oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau tak salah saya ya, berkenaan dengan kedudukan Mekah itu yang jauh ke tengah padang pasir itu, berbanding dengan Yaman dan sebagainya, menyebabkan selamatnya Mekah dan juga Kaabah itu daripada serangan-serangan pengaruh-pengaruh yang ini, sehingga kan Abrahah yang sempat sampai ke Mekah pun Allah Ta'ala hancurkan juga. Ya. Jadi itulah antara hikmah sebenarnya kedudukan Mekah itu jika kita kaitkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada masa tersebut. Okey, dan kerajaan kedua ialah kerajaan Hirah yang muka surat berikutnya. Kerajaan Parsi memerintah Iraq dan negara berdekatannya sehingga mereka memperoleh kekuatan melalui Quraisy Agung, di mana tidak seorang pun yang mampu untuk menentangnya, sehingga muncullah Iskandar Makedonia pada tahun 326 sebelum Masihi. Iskandar Makedoni ini siapa dia? Iskandar Zulkarnain lah ya, yang telah berjaya menewaskan Raja Parsi pada ketika itu Dara pertama
dan memusnahkan kekuatan mereka. Ianya membawa kepada perpecahan negara Iraq, dan negara yang berpecah-pecah itu dipimpin oleh raja-raja yang dikenali sebagai dengan panggilan raja-raja Tawaif, ya, maknanya taifah-taifah, ya, ataupun kumpulan-kumpulan kecil. Dan golongan raja-raja ini terus memerintah negara Iraq yang bercerai-berai sehingga tahun 230 Masihi. Dan pada zaman raja-raja ini, orang-orang Arab Qahtan berjaya menjajah satu bahagian daripada kawasan perdusunan di Iraq. Kemudian orang-orang Arab Adnan menyerang mereka sehingga berjaya mendiami satu bahagian di kawasan semenanjung Furat. Maknanya di seberang sana, di seberang maknanya dah keluar daripada daripada semenanjung Tanah Arab tadi. Buat kali kedua, Parsi berjaya mengembalikan kekuatannya pada zaman Ardashir, iaitu pada tahun 226 Masihi. Jadi bayangkan tuan-tuan, Parsi ni dia baru bangun semula setelah ditewaskan oleh Iskandar Zulkarnain 326 Masihi sebelum Masihi, 226 Masihi baru Parsi boleh bangkit semula dan telah berjaya menyatupadukan kekuatan Parsi sehingga menjadi suatu menjadi satu kuasa yang kuat, ya. Jadi area tersebutlah area di Teluk Parsi itu tadi tu, kawasan Laut Hitam ke apa, ya, itulah yang kemudiannya terbangun satu lagi kerajaan lama, kerajaan Hirah. Jadi kita akan sebut berkenaan dengan kerajaan Hirah ini kerana Hirah ini menjadi suatu rujukan pada masa Nabi SAW berdakwah, kerana adanya salah seorang daripada pembesar Quraisy yang pergi ke Hirah, sanggup pergi ke Hirah semata-mata untuk mencari ilmu kononnya untuk lawan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Selain daripada itu, kerajaan Syam, ya, kerajaan Syam juga adalah antara kerajaan Arab yang tertua, iaitu di utara semenanjung Tanah Arab. Dan kita tengok pula imarah. Ini bukan satu kerajaan, sebaliknya satu imarah, satu emir, satu pentadbiran kawasan di Hijaz. Ya. Jadi Nabi Ismail AS mengendalikan urusan kepimpinan Mekah dan penguasaannya terhadap Kaabah sepanjang hidupnya, dan baginda wafat ketika umurnya mencapai 137 tahun. Jadi Mekah sampai ke Taif, ya, ataupun Taif sampai ke Laut Merah ini, sehinggalah sampai ke Madinah, lebih kurang sekitar 200 atau 300 km dari pesisir Laut Merah ini, dikenali sebagai kerajaan, bukan kerajaan, Imarah Hijaz, ya, wilayah Hijaz. Jadi Mekah, Madinah ni memang termasuk dalam Hijaz. Jadi Hijaz ini sebenarnya tinggalan daripada Nabi Ismail AS dan dibesarkan pula ketuanannya itu oleh suku Jurhum. Namun tidak lama selepas daripada itu mereka bergaduh pula selepas daripada kewafatan Nabi Ismail AS. Mereka bergaduh pula sehingga berebut antara Bani Adnan keturunan Nabi Ismail dengan suku Jurhum, dan begitulah akhirnya bertukar-tukar imarah tadi dari Jurhum dipegang sekejap oleh Adnan, dirampas pula oleh Khuza'ah. Dari Khuza'ah datangnya keturunan Quraisy yang kemudiannya mengambil alih ketuanan Mekah sampailah kepada era kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, di perenggan terakhir Imarah Hijaz ini, bukan terakhir juga sebenarnya, sebelum daripada pertama tu, ya. Cuba tengok. Period semasa Nabi Ismail AS hidup dianggarkan dalam jarak masa 20 kurun sebelum Masihi. Maknanya semasa Nabi Ismail mentadbir Mekah tu, anggaran masa adalah 20 kurun sebelum Masihi. Ya. Jadi 2000 tahun sebelum Masihi. Dan setelah Nabi Ismail wafat pada 2 abad kemudianlah, 137 tahun, mana masuk ke abad yang berikutnya, suku Jurhum terus mengambil alih pentadbiran Mekah daripada keturunan Nabi Ismail AS sampailah menjadi milik mereka, ya. Dan mereka ni mentadbir Mekah sampailah kira-kira 21 kurun. Maknanya masuk ke abad kedua Masihi. 2000 tahun, 2100 tahun. Masuk abad kedua Masihi
barulah datang Bani Khuza'ah dengan sokongan Bani Adnan menjatuhkan suku Jurhum, lalu beralihlah pentadbiran Mekah ke tangan Jurhum dan Bani Khuza'ah mentadbir pula sampailah ke era Qusay bin Kilab, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qusay bin Kilab ini mengambil alih daripada ceritanya pak mentua dia. Pak mentua dia tak ada anak, tak ada anak lelaki. Maka apabila meninggal pak mentua dia, Qusay lah yang mengambil alih ketuanan Khuza'ah menjadi ketuanan Quraisy. Sejak itu Quraisy menguasai Mekah sampailah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berikutnya tuan-tuan boleh tengok ya bagaimana saya akan kupas juga berkenaan dengan ini pada pertemuan akan datang sebab panjang juga ni berkenaan dengan masalah akidah ni tadi. Saya beri latar belakang perjalanan ketuanan-ketuanan yang ada di Mekah ini sajalah ya. Kemudian ada lagi kerajaan-kerajaan kecil ataupun imarah-imarah kecil sekitar Mekah ini, saya harap tuan-tuan dapat baca dan kalau boleh bawa soalan-soalan ini kepada pertemuan kita akan datang. Wallahu a'lam. Ustaz Mat. Terima kasih Ustaz Zamri. Kita mengambil masa 1 jam lah Ustaz. Banyak saya pun tak upaya nak mengolah tentang perkembangan yang berlaku ni, sampailah ke Hijaz yang kita terakhir ni. Banyak maklumat-maklumat terbaru juga lah berhubung dengan yang kita perolehi, termasuk sejarah Nabi Ibrahim dari Iraq pergi ke Palestin, dan setiap pergi tu ada peristiwa-peristiwa lah dari Babylon dan seumpamanya. Jadi saya fikir mungkin kawan-kawan, rakan-rakan sahabat-sahabat kita daripada wilayah ataupun daripada luar wilayah lah, ada nampak daripada Kelantan, daripada Perak. Jadi mungkin ada soalan-soalan boleh kita ada 15 minit lagi untuk perbincangan insya-Allah. Tak Zamri boleh eh? Ya, boleh sila insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, saudara boleh bukakan soalan perbincangan. Cuma Ustaz, ada orang tanya saya. Okey. Dia kata kenapa orang Yahudi ni yang dituai oleh Nabi Ishaq ni lebih cerdik lah, dia kata pintar berbanding dengan Nabi Ismail lah begitu. Dia kata, kenapa orang duk puji Yahudi ni bijak? Maknanya di sejarahnya Nabi Ishaq, yang kita ni Nabi Ismail. Ya. Mungkin tak tahulah dia bertanya, saya pun susah nak jawab. Okey. Sebenarnya kita melihat orang Yahudi tu bijak tu sekarang. Kan? Sekarang, dari era sekarang ni kita nampak macam Yahudi ni bijak lah sebab dia menguasai dan semuanya. Tapi tidak ada satu ketetapan yang mengatakan memang Yahudi ni bijak, Arab tu tak kurang bijak. Tidak sebenarnya. Ataupun keturunan Ishaq ni lebih bijak daripada Ismail. Tak ada ketetapan. Kalau kita lihat era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat betapa lemahnya Yahudi pada masa itu kerana tindakan-tindakan mereka itu terlalu sembrono. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW dapat menewaskan mereka ini kerana kesilapan mereka sendiri. Contohnya, apabila mereka merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka lupa bahawa sebenarnya mereka sudah mengikat perjanjian dalam Sahifah Madinah itu untuk sama-sama menjaga keamanan. Jadi tindakan daripada mereka itu akhirnya menyebabkan mereka hilang tapak tanah mereka yang didiami oleh Nabi Muhammad, oleh mereka lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kesilapan mereka pada masa itu kerana menganggap bahawa Sahifah Madinah tu macam cendawan tumbuh lepas hujan je. Tak lama ni kita sign je lah. Rupa-rupanya apa yang tertulis di dalam Sahifah Madinah itu telah mengikat mereka sampailah mereka tak berupaya untuk melawan. Akhirnya mereka dihalau keluar dari Madinah.
masuk era Nabi era Abu Bakar, era Khulafa Ar-Rasyidin dan sebagainya, kita lihat Yahudi masih terlalu lemah. Sampai era Salahuddin Ayyubi sekalipun, Yahudi masih lemah lagi kan. Sehinggalah era mereka mula menguasai teknologi dan sebagainya ini, barulah kita nampak macam cerdik sangatlah pula Yahudi sekarang ni. Sebenarnya semua bangsa tu ada kecerdikan masing-masing, termasuklah bangsa Melayu kita ni pun sama je sebenarnya. Kita masih terbuka soalan tuan-tuan, pandangan ke atau nak berkongsi dengan Ustaz ke. Kita masih ada masa tuan-tuan. Sila-sila. Pak Haji Asri ke? Tanya sekali. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, adalah satu masa dulu lama juga dia kata bagaimana gajah boleh ada di negeri Arab kan? Kan? Bagaimana tentera Hafsah ni dia boleh pergi bergajah, kemudian dia menafsirkan, tapi salah tafsirkan tu gajah ni macam satu jenis kenderaan lain ke apa ke kan. Jadi soalan dia, gajah boleh hidup dekat negeri Arab dan itulah soalan dia kan, sebab nanti orang mempersoalkan tentang surah Al-Fil ni kalau kita terjemahkan pakai gajah, dia kata salah kan. Itu je lah. Okay. Saya baca di mana, saya tak ingat ni. Okey, ada satu tempat saya baca berkenaan dengan kewujudan gajah-gajah ni. Dia sebenarnya di seberang diimport lah senang cerita. Diimport dari Habsyah tu. Kerana Abraha ni telah menulis kepada Raja Habsyah bahawa dia mahu melanggar Mekah. Dia mahu menguasai Mekah, yang mana tujuan dia menulis tadi itu adalah untuk menghapuskan penyembah-penyembah berhala. Gitu ya. Jadi itu yang diekspor gajah-gajah ni tadi ke Yaman semata-mata untuk melanggar Mekah. Dan ternyata itulah kali pertama dan terakhir gajah ini hidup di Mekah tadi itu. Bahkan dihancurkan oleh burung-burung ababil itu. Satu burung yang ni pun saya terlupa juga, saya baca di kitab mana ni. Abdul Muttalib melihat burung tu satu bentuk yang pelik. Sebab Abdul Muttalib dia adalah orang terakhir yang meninggalkan Mekah ketika mana Abraha nak langgar Mekah tu. Dia buat persetujuan, orang Mekah akan kosongkan, ya, akan kosongkan Mekah, berserah kepada Tuhan Kaabah semata-mata untuk menjaga Kaabah. Maka mereka telah mengambil tempat di sekitar bukit-bukit yang ada sekitar Mekah itu, iaitu Jabal Qu'aiqian dan juga Jabal Abi Qubaish. Jadi Abdul Muttalib adalah orang terakhir yang meninggalkan Mekah tu. Jadi pada masa itulah burung-burung tadi terbang rendah sehingga Abdul Muttalib dapat melihat burung tu pelik, tak sama seperti burung-burung yang pernah dilihatnya. Jadi rupa-rupanya burung itulah yang telah diutuskan Allah Ta'ala untuk menghancurkan gajah-gajah yang dibawa dari Habsyah ini semata-mata untuk memerangi Kaabah. Nanti saya kena rujuk balik dari mana tempat saya dapat berkenaan dengan asal-usul gajah ni tadi. Dan memang seperti mana kata doktor lah, mana ada gajah boleh hidup tanah Arak ni kan. Ada sampai sekarang pun kita tak tengok tanah Arak tu. Ya? Tapi kalau di Afrika, di Habsyah tu, memang tempat gajah lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya, Yaman tu boleh jadi satu negara yang jadi rebutan lah antara kerajaan Rum dengan kerajaan Parsi. Ya. Kenapa istimewaan Yaman tu sampai jadi satu rebutan lah. Sekejap lagi kerajaan Parsi. Bahkan sampai sekarang jadi rebutan. Sebenarnya salah satu kalau kita kaitkan dengan dengan antara bentuk muka bumi Yaman tu, dia memang berada di hujung semenanjung tanah Arab. Dia menjadi
kalau kita ni Malaysia sekarang lah, semenanjung Malaysia ini, kita jadi center, tempat laluan manusia antara timur dan barat. Memang situlah tempatnya. Bahkan orang-orang Mekah sendiri pun menjadikan Mekah tu sebagai pelabuhan darat, ya. Mana dia ambil barang-barang dari Yaman, bawa naik ke Mekah sekejap, lepas tu bawa naik pula ke Syam. Syam tu menjadi penghubung kepada dunia Eropah pada masa tu. Manakala dia ambil pula barang-barang Syam, buat turun ke Mekah sekejap, bila musim sejuk dia turun pula ke Yaman. Daripada Yaman ini dihantar pula sampai ke area India dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dalam satu museum Mekah tu, saya pun tak sedar, memang tahu tiang tu tiang Kaabah. Tiang Kaabah yang ada memang dia dah retak-retak 1000 dah dia punya tiang tadi tu, tapi dia letak tiang tu. Tapi bila satu hari ada salah seorang daripada kurator museum Mekah tu, yang kita selalu pergi tu, dia cerita, dia kata apa? Haza jati min Indoko, kata dia. Dia kata haza jati min Indoko. Indoko tu slang Mekah lah, sepatutnya min Indika sepatutnya. Jadi haza jati, 3-4 kali dia sebut jati tu. Baru saya perasan, dia nak cerita, ini kayu jati ni asal daripada tempat kamu. Oh gitu ke kata. Jadi rupanya tiang tu dijadikan, tiang jati tu dijadikan tiang Kaabah pada zaman Abdullah Az-Zubair. Jadi ada dalam muzium Kaabah, muzium Mekah tu lah. Ada tiang tu. Baru kita faham, oh gitu punya kayu jati. Adanya jati datang daripada Asia Tenggara, mungkin dari Burma, dari Thailand, dari Malaysia sendiri boleh jadi, mana tahu kan. Jadi bayangkan kedudukan Yaman tu menjadi laluan antara timur dan barat tu sejak era sebelum Masihi lagi. Memang era subur. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran berkenaan dengan kedudukan negeri Sabak ini, ada dua kebun, 2 taman di kiri dan kanan tu, maknanya nak gambarnya kalau kita lalu jalan tu, kiri kanan ni penuh subur sangat tanah dia. Inilah antara faktor kenapa Yaman menjadi rebutan, dan rupa-rupanya kekayaan negeri itu jika tak dapat ditakbir dengan betul, itulah yang jadinya era 300 Masihi lagi sudah menjadi rebutan antara Rom dan Parsi, perang saudara, sampailah kepada hari ini pun Yaman nampaknya tak sendik lagi kata Kelantan tak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mana tertarik dengan banyak kupasan-kupasan sirah. Dalam chapter-chapter awal dia akan membicarakan soal kedudukan keadaan tanah Arab sebelum dia membicarakan sirah ataupun kisah Rasulullah secara lebih detail. Dalam pengamatan Ustaz sendiri, mungkin 2-3 perkara yang paling penting dalam bentuk nilai tambah bagi kita aktivis harakah dalam bergerak dengan memahami kepentingan sirah, konteks Rasulullah bergerak dan hubung kaitnya dengan kita dalam pergerakan zaman yang berbeza, mengambil kira konteks kedudukan tanah Arab yang Ustaz ceritakan tadi lah. Jadi anda lihat Ibn Hisham, kain lain semua dia akan membicarakan dulu suasana ketika Rasulullah bergerak itu. Saya fikir dari segi itu untuk kita memahami sepenuhnya lah. Jadi lebih lengkap. Cuma dalam konteks pembelajaran nilai tambah bagi kita harakah Islam. Wallahu a'lam. Ya, anda setuju dengan Akhi Farid berkenaan dengan kedudukan tanah Arab ini penting untuk kita faham sebenarnya. Satunya kalau kita kaitkan dengan nilai tambah untuk harakah Islamiah kita ni ialah itulah kita dapat melihat satu center yang menjadi rebutan manusia silih berganti sampai ke hari ini. Dari situlah juga lahirnya Islam. Kita kaitkan Islam itu sebagai penyelesai masalah. Islam sebagai penyelesai masalah. Jadi selagi kita tak berjaya mengembalikan Islam sebagai penyelesai masalah seperti mana Nabi Muhammad SAW menjadi penyelesai masalah, maka itulah kita sebenarnya belum mencapai kan tahap harakah Islamiah sebagai ahli-ahli haraki. Ini memang cabaran untuk kita lah sebenarnya, dan juga menjadi satu kita kata apa, satu
tempat tuju kita lah, ya kan? InsyaAllah. Sebab bukan apa tu. Maknanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW mengubah bangsa Arab tu 100%. Daripada bangsa nomad yang tak mempedulikan ketuanan, politik mereka hanya politik BNB saja kan. Tapi berubah menjadi satu bangsa yang boleh membawa tamadun, menyebar tamadun. Kalau saya pinjam kata-kata sahabat saya Ustaz Fahrul Makjoy, franchise dakwah, dia kata kan. Dia boleh jadi franchisor dakwah tadi tu. Bayangkan. Memang berubah. Dan kemudiannya memang sudah takdir lah bila Nabi situ dah pesan, kalaulah kamu tinggal, kenapa aku tinggal ni, maka hilanglah nilai kamu. Itu yang terjadi pada bangsa Arab sekarang ni lah. Ya. Wallahu a'lam. Kita ada satu soalan dah kalau ada. Okay. Ustaz pun balik mengajar. Okay. Tuan Haji Asri ada apa-apa? Ini tentang kedudukan macam mana ya, kedudukan Nabi Ishak dan Nabi Ismail ya. Ya. Kalau kita tengok macam di pihak Bani Israel ni, memanglah depa ya, maksud saya ni nak tanya yang mengatakan Nabi Ishak yang dikorbankan itu dan bukannya Nabi Ismail tu, itu orang Yahudi ke orang Nasrani kan? Yahudi ya. Yahudi no? Yahudi. Tapi orang Nasrani pun sokong orang Yahudi juga. Ya, dia anda tak nampak Nasrani sokong dalam bab tu. Maknanya kalau dalam Bible lah. Kalau dalam Bible yang kata Isaac kena dikorbankan itu, maknanya dia dalam bahagian Old Testament lah macam tu. Ya. Gitu. Sebabnya Nasrani tak ungkit tu soal Isaac tu ataupun Ishak tadi tu ya. Ataupun dalam bahasa Yahudi sekarang ni, bahasa Israel sekarang ni, satu ya, berkenaan bahasa Israel ni, saya pernah berdepan dengan orang-orang Yahudi Israel ni secara face to face ni ketika saya buat lawatan ke Nuaibak. Nuaibak ni dia sempadan yang di Nuaibak tu memang sempadan Mesir Israel dah. Apabila kita menyeberang Semenanjung Sinai tu, yang mana sampai hari ni, bahkan sampai bila-bila orang Israel boleh pergi 5 km ke sempadan Mesir tanpa pasport. Jadi saya masa tu baru kahwin, kira honeymoon lah kiranya ke Nuaibak dan ke Semenanjung Sinai tu. Kita pun nak ambil gambar lah membelakangi sempadan Israel tu, sempadan Mesir Israel. Tak sempat nak petik kamera masa tu, baru duduk tengah ambil gambar settle tu. Askar Mesir ni dah mari hambat kita dah, dia kata. Dia kata bukan aku masalah dulu kat sana. Dia tunjuk ke menara kawalan Israel tu. Yang ni kita tembak kamu, dia kata. Dia tak boleh ambil gambar kat situ. Jadi orang Israel ni dia boleh mari ke hotel apa ya, tak ingat dah, Sheraton ke masa tu, yang ada betul-betul dekat sempadan tu, untuk mandi-manda, datang dengan bikini, dengan berselimut ketuala tu je. Bayangkan dia nak tunjuk kurang hajarnya dia tu. Dia datang lepas sempadan, askar Mesir tak boleh kata apa. Dia mandi-manda dekat hotel ni. Lepas tu dia balik. Dia balik. Sampai gitu sekali nak ceritanya. Ya. Biadabnya mereka. Lepas tu saya tanya askar Mesir tu, dah kamu boleh ke seberang sana 5 km? Tak boleh. Dia kata, orang Israel boleh masuk ke sempadan Nuaibak ni 5 km. Bayangkan. Jadi, saya pun dengar lah orang Yahudi ni bercakap dengan orang kedai kat sini. Kita dengar tu, kita boleh faham. Tapi nak jawab tak boleh sebab bahasa dia bukan bahasa Arab. Jadi akhirnya saya pun tanyalah pekedai-pekedai yang duduk berjual beli dengan orang Yahudi ni. Dia kata, kamu boleh berbahasa Israel ya? Bahasa Ibrani. Dia kata, Ibrani yang ada sekarang ni bukan Ibrani asli pun. Dia kata, Ibrani yang diciplak daripada Arab. Orang jenis berilmu jugalah yang duk jual kios-kios cenderamata dekat di Nuaibak tu ya. Dia kata ciplak.
Oh, sebab tu aku dia kata aku boleh sekejap je. Aku duduk sini sebulan aku dah boleh menguasai dah bahasa Ibrani Israel yang ada sekarang ni. Balik dari Nuaibat tu, baru saya mendalami asal-usul bahasa Hebrew yang ada sekarang ni. Rupa-rupanya bahasa Ibrani yang asal orang-orang Yahudi ni dah lenyap dah. Tak ada dah sebenarnya. Ya? Dah pupus pun. Tapi setelah mereka membina negara Israel 1946, mereka kumpul balik bahasa Hebrew mereka, tapi sayangnya tak ada nahu, tak ada grammar. So grammar dia rujuk ke bahasa Arab. Sebab itulah saya boleh faham bahasa dia tu, tapi saya tak boleh nak jawab. Sebab dia bukan bahasa Arab masa tu. Ya? Jadi demikianlah kuatnya orang-orang Yahudi ni tadi ni memang menguasai, mempengaruhi sampai ke tahap cerita-cerita palsu pasal Isaac ataupun Yitzhak. Yitzhak tu bahasa Israel, kalau Yitzhak kan macam Yitzhak Robin apa tu. Itu maknanya Ishak lah tu, ya. Dia telah menguasai dan dia telah mempengaruhi serta meracuni sehingga akhirnya kita lihat seperti orang-orang Nasrani itu percaya Isaac lah yang disembelih, bukannya Ishmael ataupun Ismail ni tadi. Tu wallahu a'lam. Terima kasih. Saya fikir kita dah hampir jam 11 malam. Saya ingin mengucap terima kasih banyak, jazakallah, Sama-sama. dan juga kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama partisipasi pada malam ini. Dan dua bab besar telah pun dibuat rumusan oleh Ustaz. Bab pertama mengenai dengan bangsa Arab, asal-usul dan perkembangannya, dan bab kedua mengenai dengan wilayah, termasuk wilayah Hijaz yang terakhir dan Islam, dan kita dapat tengok sejarah-sejarahnya. Alhamdulillah malam ini dengan mukadimah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi 2 minggu akan datang melalui pemakluman dan yang akan dimaklumkan. Insya-Allah. Sekali lagi terima kasih semua yang hadir. Kita tutuplah dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal amanu was-solihat wa tawassaw. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.